Setiap pemanah apabila dia pegang bor macam ni, bila dia tarik dia akan rasa lunak. Tak ada hak tarik. Semua tu bergantung kepada sebatang bor tu. Jadi kita kena penuhi benda tu. Dan daripada awal mula-mula saya pakai bor Bozo. Saya tak nak pakai bor orang lain dan start mula mana sampai sekarang. Dalam silat ada langkah, dalam langkah ada seninya. Apabila bersenjata, langkah silatnya berbeza, namun ia tetap berseni. Lebih-lebih lagi apabila digabungkan dengan busur panah tradisional. Zulkafli Latif yang mesra disapa Pok Zul baharu bergiat sebagai pembuat busur tradisional 4 tahun lalu. Namun bengkel yang terletak di Kuala Nerus, Terengganu ini menjadi saksi kepada komitmen dan kreativitinya. Secara asasnya, busur tradisional dibuat menggunakan bahan sumber asli seperti buluh, kayu atau tanduk haiwan. Beredar arus zaman, inovasi bahan buatan industri masa kini membolehkan Pok Zul menghasilkan busur yang lebih berkualiti menggunakan gentian kaca epoksi atau EFG, bahan mudah lentur dan tahan lasak yang sesuai dijadikan busur. Sebelum saya jumpa ni, bahan-bahan ni kita buat dengan buluh, buat dengan jorang kain. Jorang kain tu kita buat pemegang saja, kita pasang ni jorang kain 2 batang sini. Untuk ambil reflect dia punya tu, dia punya jorang tu. Lepas tu bila jumpa saja benda ni, dalam masa setahun tu kita buat kebanyakannya bagi kat orang je. Suruh orang cuba guna. Bila orang tengok, kita test orang tengok apa semua, dia rasa berkenan, ambil lah. Ada yang bayar duit, ada yang bagi RM50 pun ada. Sehinggalah bila dalam keadaan kita test tu kita jumpalah satu hasil yang boleh kita rasa selesa, boleh kita rasa memenuhi apa yang kita nak. Mengenali bahan baharu ternyata memberi cabaran berlainan buat Pok Zul. Berpandukan pengalaman sebagai pengimpal, mesin melentur busur ini adalah hasil ciptaan Pok Zul setelah berhadapan ratusan kegagalan. Langkah dan proses awalan pula dirujuk di dalam talian. Kita orang kampung ni benda-benda tu benda baru bagi kita. Tapi kebanyakannya memang kita belajar dari YouTube lah. Sebab nak belajar dengan siapa? Kita terpaksa buat dulu, test dulu, tak jadi buang. Tak jadi, tak tahu berapa ratus kali tak jadi. Dari situlah kita belajar. Tapi sebelum dari ni, ni ada bor saya, bor yang pertama boleh guna. Ni dari buluh. Dalam ni pun buluh. Kita laminate kapit 2 ni dengan buluh juga. Lepas tu bolehlah guna, boleh pakai. Tapi ni dah lama dah ni, mungkin dah 6 tahun dah ni, tak nak tarik tak berani, takut patah. Tapi betul-betul macam ni lah kita buat dulu. Proses melentur bilah busur atau lim hanya boleh dilakukan pada satu hujung pada satu-satu masa. Ia bagi mendapatkan lenturan yang kekal dan seimbang pada kedua belah hujung. Sebuah busur memerlukan masa selama 2 hari untuk dilenturkan dan sejumlah 10 batang lim akan dilenturkan pada setiap proses. Berikutan faktor usia dan kesihatan, kerja-kerja melibatkan mesin pemotong dan pencanai dikendalikan oleh anak Pok Zul, Alif Azizul yang selesa disapa Elik. Buat masa ini, perusahaan membuat busur dilakukan secara sepenuh masa oleh Pok Zul sambil dibantu anak-anaknya. Namun, Pok Zul tidak sesekali kedekut untuk berkongsi ilmu. Pembantu kita hanya 2 orang anak yang mungkin boleh jadi pewaris kita lah, insyaAllah. Tadi seorang, adik dia ada seorang lagi. Tapi adik dia tu bahagian ni, bahagian benang-benang apa semua ni. Lilit benang ni apa semua, buat tali. Dan dia kerja-kerja yang macam ni, dia tak boleh ada orang. Sebab dia kena beralur, relax.
Itu pun duk usaha ni, kalau boleh Terengganu ni biar ramai lagi pengeluar yang boleh buat bu. Sebab tu kalau ada orang nak belajar je, saya tak, marilah belajar, tak ada masalah, mari belajar. Free je, kita ajar free je. Antara komponen penting di busur ialah siyah, kayu lengkung di hujung bilah yang memegang tali. Siyah daripada kayu balau minyak ini mempunyai ciri yang mudah untuk dikemaskan namun mempunyai ketahanan yang tinggi. Jadi, ia menjadi pilihan Pok Zul untuk digunakan sebagai siyah untuk busur buatannya. Apabila kering gam disiyah, ia kemudian akan dibentuk oleh elik. Proses membentuk turut dilakukan di bahagian tengah busur, di mana ia akan dipegang sekaligus menampakkan bentuk busur yang lengkap secara keseluruhan. Kedua-dua bahagian ini kemudian akan diperkukuhkan lagi dengan lilitan benang disiyah dan gentian fiber di pemegang. Setiap busur yang telah cukup perkakasannya akan diuji Pok Zul untuk memastikan ia berfungsi dengan baik dengan berat tarikan atau poundage yang betul. Prasyarat untuk menjadi pembuat busur adalah seorang pemanah kerana hanya jauh hari mengenal manikam. Setiap pemanah apabila dia pegang bu macam ni, apa yang dia harapkan kepada bu ni? Yang pertama, dia nak, seorang pemanah dia nak bila dia tarik dia akan rasa lunak. Rasa lunak, rasa sedap. Bukan keras sekeras-kerasnya, tak ada. Dia akan rasa feel dia tu rasa sedap. Lepas tu dia boleh rasa tak ada stacking, maksudnya tak ada had tarik. Tarik sampai sini tak boleh dah. Dia kena tarik panjang lagi. Bila panjang lagi ni dia dah rasa berat dah. Biasanya pemanah tak nak bo yang macam tu. Yang kedua, bo bila kita tarik, bila kita release. Kita release ni kebanyakannya bo dia akan rasa bergerah. Yang ni dipanggil vibrate. Jadi seorang pemanah dia tak nak bo yang vibrate macam tu. Kalau dia shoot katalah 4-5 kali, 10 kali okey, tapi kalau dalam game ada 120 kali shoot, benda ni akan boleh mungkin akan merosakkan sendi-sendi kita. Satu lagi dia ada shock, dia panggil shock. Shock ni dia bila kita release dia jadi macam tu. Pemanah pun tak nak yang macam tu. Dan satu lagi, bo yang bila tarik dia berat, tapi bila kita release arrow dia kita tak laju. Semua tu bergantung kepada sewatan bo tu. Jadi kita kena penuhi benda tu. Macam mana Abang Zul? Okey lah bo tu? Okey. Maksudnya dia tak lari sini, tak lari sini, tak lari sini. Dia kadang-kadang bo ni dia jadi lari sini. Kita tak susah nak jinak dengan dia. Okay. Selain menerima tempahan, Pok Zul turut menyediakan perkhidmatan membaiki dan baik pulih busur yang dijualnya. Ia termasuk pelanggan dari luar negeri kerana waranti yang ditawarkan adalah selama 1 tahun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Apa khabar Pak Zul? Alhamdulillah. Muhammad Yusri Abdul Wahab merupakan antara pelanggan dan juga anak murid Pok Zul di dalam arena memanah tradisional. Kali ini, dia datang untuk bertanya khabar sambil menukar lapik pemegang di busurnya. Kita lilik dengan ni. Ya. Bila kita lilik, jadi tangan kita tak licin lah. Okey, gini Pak Zul. Saya buat ada hal lain. Yang tak nak ganggu Pak Zul. Okey, Pak Zul buat siap-siap dulu, lepas tu datang ring saya. InsyaAllah. Pak Zul lama dah tak siap ring saya, okey? InsyaAllah. Lagi insyaAllah. InsyaAllah. Kita gerak dulu. Okey, baik.